من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله السيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Maksudnya, dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, turutlah nasihat aku. Aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas malaikat dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki di dalamnya dengan tidak terhitung. Dan wahai kaumku, apalah halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan dan kamu mengajakku ke neraka. Kamu mengajakku supaya aku kufur, tidak mempercayai keesaan Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi amat pengampun. Tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu, bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajakku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberikan sebarang pertolongan, sama ada di dunia atau akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau kejahatannya itu, mereka lah ahli neraka. Kiranya kamu tidak berdegil sekarang, kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka tentu akan mengetahui, kamu tentu akan mengetahui kelak kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan keadaan hamba-hambanya. Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditipu azab seksa yang seburuk-buruknya. Mereka didedahkan ke berbahang api neraka pada waktu pagi dan petang, semasa mereka berada dalam alam barzakh. Dan pada hari berlakunya kiamat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Ayat ini masih lagi
menceritakan perdebatan di antara pembesar keluarga Firaun dengan Firaun. Apabila Firaun menunjukkan kekayaannya, mengarahkan supaya Haman Perdana Menterinya mendirikan bangunan pencakar langit, menunjukkan kekayaan dan kemewahannya untuk menarik rakyat, menyokongnya kerana dia ada harta banyak. Dia boleh buat bangunan tinggi, itu menandakan kekuasaan dia, dan dia boleh memberi harta kekayaannya kepada rakyat. Kalau nak senang ikut Firaun, kalau ikut Nabi Musa susah. Firaunlah yang membawa air sungai disalurkan ke kebun-kebun di kampung. Firaunlah yang membawa projek-projek kemewahan dan kesenangan. Nabi Musa boleh beri apa? Inilah pertarungan di antara Islam dengan jahiliah, dipaparkan oleh Allah Ta'ala di zaman Nabi Musa AS, untuk dibaca oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bukan buku cerita. Quran adalah buku hidayah, adalah kitab petunjuk. Segala petunjuk yang disebut dalam Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat dan berlaku sehingga hari ini. Mereka yang tak bersedia melaksanakan hukum Islam akan menipu rakyat dengan menggunakan kekayaannya. Di samping dia membagi harta-harta kekayaannya kepada rakyat untuk membeli rakyat, dalam masa yang sama dia mendirikan projek-projek yang besar, bangunan-bangunan tinggi untuk menyatakan dia kuat dan dia kaya. Maka berbanggalah rakyat. Rakyat dah tahu aku ngebah, tengok ni bangunan aku buat ni tinggi ni. Ini projek besar ni. Inilah yang berlaku di zaman Firaun, dan inilah yang berlaku di zaman sekarang. Dan zaman bila-bila pertarungan dia antara golongan yang nak menegakkan Islam dengan golongan yang tak bersedia untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mukmin ahli Firaun, pembesar keluarga Firaun yang beriman, menyanggah Firaun. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Dan berkatalah orang yang beriman itu, iaitulah mukmin ahli Fir'aun, yang beriman di kalangan Fir'aun, ikutlah aku wahai rakyat negeri Mesir. Ikut aku wahai kaumku, jangan ikut Fir'aun. Ahdikum sabilar rasyad, aku tunjukkan kamu jalan petunjuk yang sebenar daripada Allah, jalan agama Allah, iaitulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya qaumi, innama hadhihi alhayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum kesayanganku, sesungguhnya yang diajak oleh Fir'aun itu adalah kehidupan dunia yang sedikit sementara waktu. Fir'aun bagi duit, bagi mah, bagi bantuan, bagi kemewahan, bagi projek, bagi benda kepada kamu. Itu ialah macam benda dunia yang akan hilang, yang tidak kekal, akan habis. Bila kamu mati, habis benda tu. Habis. Bolehlah banyak mana pun yang Fir'aun bagi kepadamu. Kalau zaman lain, Fir'aun zaman lain ialah sama je. Sama saja. Ini petunjuk Quran, kita kena faham. Kalau kita baca Fir'aun, maka Quran jadi kitab cerita, bukan kitab petunjuk. Padahal kita buka saja, lepas pada baca Fatihah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak syak lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka semua cerita yang ada dalam Quran adalah petunjuk. Ini kita kena faham. Balik kepada mula-mula kita baca Quran. Ini jadi hanyut fikiran. Bila baca lama jadi hanyut, jadi tak sedar. Kena baca molek. Dan Quran ni adalah bertali menali ayatnya berhubung di antara satu sama lain. Wahai kaumku, segala harta kekayaan kemewahan yang diberi kepada kamu itu adalah
hilang masa dunia. Yang hilang itu sementara waktu saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya negeri akhirat ialah negeri yang kekal abadi. Akhirat ialah kekal abadi. Kalau kamu ikut Islam bersama dengan Islam, kamu susah kerana ikut Islam ni, tak apa Tuhan janjikan syurga kepada kamu di akhirat yang kekal abadi. Tapi ingat, kalau kamu tak ikut Islam ataupun ikut separuh-separuh dia, lepas tu buang Islam, ikut Islam gatik, lepas tu hak lain tak ikut Islam, semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, haji ikut Islam, zakat fitrah ikut Islam, hak lain tak payah ikut Islam, maka jawab dia neraka. Dan neraka juga kekal di hari akhirat. Kamu kena ingat, akhirat ialah kekal. Sama ada syurga yang kekal ataupun neraka yang kekal. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man amila salihan wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Sesiapa yang beramal dengan amal yang jahat, yakni syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada melantik Tuhan yang lain daripada Allah pada zatnya, ataupun meletakkan sifat Allah Ta'ala pada yang lain. Di antara sifat Allah Ta'ala itulah kalam Allah, hukum syariatnya. Maka pakai syariat yang lain, tolak syariat Allah Ta'ala, ataupun menganggap yang lain boleh beri rezeki macam Allah Ta'ala juga. Ini juga adalah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Fala yujza illa mithlaha. Maka tidak dibalas malaikat sepertinya. Orang yang melakukan dosa akan dibalas mengikut dosanya di atas dunia. Wa man amila salihan, dan sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh. Ibnu Abbas mengatakan yang dimasukkan amal yang soleh ialah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Bukan sekadar mengucap, bahkan beramal dalam kehidupan dengan la ilaha illallah. La ilah menafikan yang lain daripada Allah. Illallah, malaikat Allah sahaja. Bukan sahaja dalam perkara semayang, termasuklah dalam perkara cara hidup kita. Menolak yang lain daripada Islam, hanya Islam yang ditegakkan. Itu makna la ilaha illallah. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia percaya, dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang menerimanya daripada Allah Ta'ala. Faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu yudkhaluna al-jannah. Faulaika yudkhaluna al-jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Maka mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut satu qiraat, yadkhuluna al-jannah, mereka masuk syurga. Yudkhaluna al-jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Boleh dibaca dengan dua bacaan. Yadkhuluna al-jannah, mereka masuk syurga. Yudkhaluna al-jannah, mereka dimasukkan ke dalam syurga. Dimasukkan ke dalam syurga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, dia beri rezeki di dalam syurga itu dengan tiada, dengan tidak ada hisab, tidak terhitung. Dalam syurga Allah Ta'ala beri nikmat yang tak terhingga, tak boleh nak kira nikmat dalam syurga. Atas dunia hari ini boleh kira banyak mana, berapa jumlah, berapa bilangan. Dalam syurga tak boleh nak kira bilangan nikmat, selalu banyak. Itu bagi sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh, yang menegakkan la ilaha illallah dalam keimanan dia dan cara hidup dia, balasan syurga. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najah wa tad'unani ila an-nar. Dan wahai kaum kesayanganku, apalah kamu ini, aku ajak kamu ke jalan yang membawa keselamatan di akhirat. Aku ajak kamu ke jalan Allah, jalan yang membawa ke syurga. Wa tad'unani ila nar, dan kamu pula mengajak aku jalan ke neraka yang dibawa oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak bawa kepada kamu malaikat jalan yang betul, kata Fir'aun. Kata mukmin ahli Fir'aun yang beriman itu berkata, apa yang kamu ajak itu ialah ke neraka. Kamu ajak ke neraka, akibatnya ialah neraka.
Mengapa akibatnya ke neraka? Dinyatakan, tad'unani li akfura billah. Kamu mengajak aku supaya aku kufur terhadap Allah. Supaya aku kufur terhadap Allah Ta'ala. Menganggap adanya Tuhan yang lain daripada Allah. Ataupun menganggap hukum yang lain daripada Allah, hukum yang boleh dipakai. Allah Ta'ala mengajak supaya arak itu haram, judi itu haram. Hak satu lagi ajak arak dengan judi, kalau ada lesen tak apa, tak ada lesen baru jadi haram. Mereka mengharam, mengikut hukum yang direka oleh mereka, bukan mengikut hukum Allah Ta'ala. Wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Dan supaya aku menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, apa yang aku tidak ada pengetahuan berkenaan dengannya, tidak ada pengetahuan yang betul. Itu bukan satu ilmu yang betul, ilmu yang salah, ilmu yang menyeleweng. Wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Dan aku mengajak kamu kepada Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Aku mengajak kamu supaya ikut Islam, ikut jalan Allah, jalan Tuhan yang maha perkasa, yang tidak ada siapa yang boleh lawan Tuhan. Lagi maha pengampun, yang mengampunkan dosanya. La jarama annama tad'unani ilaih. Sebenarnya apa yang kamu ajak aku kepadanya, laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada di dalamnya, tidak ada di dalam ajaran yang kamu bawa itu boleh menolong, boleh memberi selamat dunia dan akhirat. Ajaran yang membawa itu nampak dia senang atas dunia, kalau mari bala tak boleh nak tolong. Apa lagi dah hari akhirat? Hari akhirat juga tidak boleh menjamin keselamatan. Di mana Fir'aun menipu kaumnya. Mula-mula ajak sembah berhala, lepas tu sembah lembu. Lepas sembah lembu, sembah benda lain pula. Lepas tu dia sendiri jadi Tuhan. Dia sendiri jadi Tuhan. Ini cara Fir'aun menyesatkan rakyat dia. Itu cara zaman dulu. Cara zaman sekarang, mula-mula ajak ikut Islam. Islam. Lepas tu kena ada kelain pula. Kena ada kelain. Pergi alam ke cara yang lain daripada Islam pula. Dengan cara yang lebih halus daripada apa yang dibuat oleh Fir'aun. Ini yang berlaku di zaman sekarang. Wa anna maraddana ila Allah. Wa anna maraddana ila Allah. Dan sesungguhnya tempat balik kita semua kepada Allah Ta'ala, kita semua akan pergi kepada Allah Ta'ala. Tak boleh nak pergi ke lain. Tak boleh nak elok malaikat kepada Allah. Wa annal musrifi lahum ashabun nar. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, yang itulah yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tempat kembalinya ialah menjadi ahli-ahli neraka. Mereka akan menjadi ahli neraka kerana menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasadkuruna ma aqulu lakum, kata orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun, kamu akan ingat apa yang aku kata kepada kamu ni. Di satu hari nanti kamu akan sedar apa yang aku beritahu ni adalah perkara yang betul. Akan tiba masanya. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusan aku kepada Allah. Mu tak mengikut apalah, aku serah kepada Allah Ta'ala. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya. Mengikut riwayatnya, selepas itu orang yang beriman ini mengundurkan diri. Mengundurkan diri daripada Fir'aun. Fir'aun tak berjaya nak tangkap dia. Fir'aun tak berjaya, dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ada satu riwayat mengatakan, mengikut riwayat Muqatil, Fir'aun nak bunuh, tapi Allah Ta'ala halang dengan kuasa Allah Ta'ala. Mengikut satu riwayat, dia berundur pergi ke bukit, dan Fir'aun tak berjumpa cari dia. Dan dia bersama dengan Nabi Musa AS. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Lalu Allah Ta'ala memeliharanya daripada segala kejahatan-kejahatan yang dirancang oleh mereka.
untuk melakukan ke atasnya. Segala perkara yang dirancang oleh mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa kepada orang yang beriman itu. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Dan Allah taala telah menimpakan ke atas pengikut-pengikut Fir'aun dengan azab yang seburuk-buruknya, iaitulah mereka ditenggelamkan ke dalam laut. Apabila pada akhirnya Allah Ta'ala memerintah Nabi Musa membawa Bani Israel berhijrah meninggalkan negeri Mesir. Mereka berundur di waktu malam meninggalkan negeri Mesir. Bangun pagi esok, Fir'aun tengok Bani Israel dah tak ada. Fir'aun menyediakan bala tenteranya memburu Bani Israel. Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dengan mukjizat. Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut. Allah Ta'ala jadikan lorong-lorong, 12 lorong mengikut jumlah kabilah Bani Israel. Mereka melalui lorong-lorong di celah-celah air yang diangkat laksana gunung yang tinggi. Tidak bertakub. Lalu di celah-celah air dan menyeberang di seberang sana. Setelah mereka selamat, Fir'aun tiba. Fir'aun mengejar kaum Bani Israel melalui lorong-lorong di celah air. Lalu mereka ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala bila air itu bertangkup pula. Dan mereka menerima azab di atas dunia sebelum azab di akhirat. Dan Allah Ta'ala menyebut an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dibentangkan kepada mereka di waktu pagi dan waktu petang, menunjukkan bahawa adanya azab kubur dan azab di alam barzakh. Ayat ini menjadi dalil kepada para ulama bahawa sebelum tibanya hari akhirat, mereka yang berada di alam barzakh sama ada menerima nikmat syurga ataupun menerima azab di dalam kuburnya daripada neraka. Ayat ini mendedahkan demikian. Kerana Allah menyatakan bahawa Fir'aun dan bala tenteranya yang telah dimatikan itu, didedahkan mereka kepada azab di alam barzakh. Di sini menandakan adanya azab di dalam kubur dan mereka menerima azab pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab. Dan pada hari kiamat kelak, masukkanlah Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam azab yang sepedih-pedihnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Fir'aun menerima azab di alam barzakh dan menerima neraka di alam akhirat. Dua-dua ini menolak kalangan yang mengatakan bahawa tidak ada azab kubur. Bila mati, matilah, sehingga dibangkitkan barulah ada azab di hari akhirat. Ini menafikan pandangan yang berdapat demikian. Kerana ayat ini menyatakan bahawa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang berada di alam barzakh dibentangkan, didedahkan kepada azab daripada neraka di waktu pagi dan petang. Ayat ini dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal kafira idza mata 'urida 'ala an-nari bil ghadati wal 'ashi, thumma tala an-naru yu'radun 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa innal mu'mina idza mata 'urida ruhuhu 'ala al-jannah bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya orang kafir bila mati, didedahkan kepadanya neraka di waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang kita baca, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka didedahkan kepadanya di waktu pagi dan petang. Dan sesungguhnya seseorang yang beriman, bila dia mati, dibentangkan rohnya kepada syurga di waktu pagi dan petang. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis melalui Abdullah bin Umar juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannah famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Maksudnya apabila mati seseorang kamu, dibentangkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Sekiranya dia di kalangan ahli syurga, maka termasuklah dia di kalangan ahli syurga. Sekiranya dia di kalangan ahli neraka, masa masuklah dia di kalangan ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini dia tempat dudukmu, tempat dudukmu, sehingga Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Hadis-hadis ini menyokong ayat yang tersebut, menghuraikan lagi, menandakan bukan sahaja Fir'aun dan pengikut-pengikutnya diseksa di alam barzakh. Begitulah juga orang-orang kafir yang lain menerima seksa juga di alam barzakh, menunjukkan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Alam barzakh suatu alam perhentian yang juga manusia menerima akibat daripada perkara yang dia buat di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita berazab kubur dan azab neraka dan dimasukkan di kalangan ahli syurga. Wallahu a'lam.